السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keizinannya dapat kita bersama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dari segi kelapangan masa dan juga kesihatan tubuh badan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat ini sehinggalah kita sampai menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat-nikmat yang Allah berikan ini semata-mata untuk kita mendapat kelebihan, mendapat manfaat pada akhirnya, itu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa khabar ayah-ayah, tuan-tuan, ibu-ibu, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung kembali untuk tafsir surah An-Naba. Ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-37 hingga 40 insyaAllah. Habislah, habislah untuk kita. InsyaAllah mudah-mudahan habislah untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada hari ini. Surah An-Naba. Sebelum kita mulakan, kita sama-sama kita niatkan iktikaf di dalam masjid ini dan kita mulakan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sama-sama membaca surah An-Naba ayat 37 hingga ayat ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Allah berfirman pada ayat ke-37, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Pada ayat 38, pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang maha pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Pada ayat yang ke-39, itulah hari yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, nescaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Pada ayat ke-40, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, seksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baik sekiranya aku dahulu adalah tanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lepas kita dah merungkai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang di dalam syurga Allah. Kita dah cerita tentang syurga-syurga Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga yang keluar secara rahmatnya. Itulah yang kita dapat, itu yang kita nak. Makisina fihi abadan, ini selama-lamanya kita dalam itu. Kita tak naklah kita ini selama-lamanya dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni orang yang beriman, makisina fihi abadan. Tempat yang selama-lamanya itulah dia, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat lagi, tiada yang boleh dipilih. Itulah pilihan utama. Dan kita bukan pilih itu pun. Kalau kita dah masuk dalam tubuh, kita tak akan keluar daripada situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman, kita dah rungkai pada pertemuan yang lepas. Maka pada pertemuan kali ini, Allah nak membicarakan kepada kita bahawasanya keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membicarakan bagaimana keadaan manusia ketika berada di dalam hari kiamat, berada di ketika yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, Rabbis samawati wal ardh, Rabbis samawati wal ardh, Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Siapa yang mentadbir? Allah Subhanahu wa taala. Tuhanlah yang memiliki, Tuhanlah yang mentadbir sekalian alam. Bukannya sesiapa yang takbir kita, cuma amanah saja diamalkan, taklifan khalifah sebagai untuk kita jaga kampung, jaga penduduk, jaga rumah tangga kita sebagai taklifan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena sempurnakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua umat manusia. Tapi yang paling penting sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada kita pentadbiran Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Kita tahulah kan, sebab kita beriman. Tapi orang yang tidak beriman tak ketahui bahawasanya wa ma bainahuma,
antara langit dan bumi, keseluruhannya, kedua-duanya, antara kedua-duanya. Tiada tempat yang boleh diambil oleh orang lain. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja mampu, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja memilikinya. La yamlikuna minhu khitaba, dan mereka tidak dapat berbicara dengannya. Maksudnya kat sini apa? Dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu bahawasanya tiada tempat mereka untuk menyia-nyiakan perkataan-perkataan mereka ketika itu. Pada waktu itu, pada yaumul qiyamah, tiada siapa pun yang berani berkata-kata. Ketika berada di yaumul qiyamah, tiada siapa yang berani berkata-kata, yang melainkan siapa? Melainkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala teruskan pada ayat yang ke-38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari itu para ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Dekat sini banyak dia punya orang kata perbincangan siapakah roh di sini. Ada yang mengatakan roh ini ialah malaikat Jibril alaihissalam yang diberikan kepada Nabi Allah, malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana tunduknya malaikat ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan malaikat ini berbaris soft-softnya, dan juga roh. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, roh ini juga dikatakan umat ataupun manusia yang ditiupkan roh ni. Kita ni kata mulia disebabkan ada roh. Allah tiupkan roh dekat rahim bunda kita. Kalau tak kita ada apa-apa, kita macam orang kata patung dalam liat kan. Kita ni cuma patung apa? Patung yang tidak bernyawa. Cuma orang kata segumpal daging. Sempurnanya segumpal daging, bentuk tangan, bentuk kaki, bentuk kepala. Tapi disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini mulia sebab dia tiupkan roh ke atas setiap mereka itu. Maka itu sebablah yang dikatakan roh itu juga ialah manusia. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini bahawasanya siapa yang diizinkan untuk bercakap, siapa yang diizinkan untuk berbual ataupun boleh berkata-kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada siapa? Kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang yang beriman dan juga kepada malaikat-malaikat yang boleh berbicara tentang apa? Berbicara tentang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, syafaat, memberi syafaat. Sebab itu di kalangan kita yang beri syafaat siapa? Para rasul, para nabi, dan rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah izinkan bercakap, barulah manusia-manusia yang beriman ini akan bercakap. Bercakap itu pun bukan bercakap benda lain. Bercakap khusus untuk memberi syafaat sahaja. Keizinannya dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah ayah, ibu kat sini setiap hari datang ke masjid, balik kasih kawannya, tahu kenal kawannya, tiang nombor 1 siapa kawan dia, tiang nombor 2 siapa kawannya, kat belakang siapa kawannya, kat tepi siapa duduk, dah tahu dah. Rezekinya masuk syurga, rezeki masuk syurga lah antara kawan kita. Tapi dia lihat kawan dia yang dekat tiang belakang tu macam tak ada. Contoh contoh, ataupun tiang depan macam tak ada. Padahal dia tahu dah memang geng kawan tu kaki masjid, kaki surau ke kaki masjid. Dia tak nampak kawan dia. Maka orang yang beriman, orang yang masuk syurga,
orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabatnya yang lain. Dulu dekat dunia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu sahabat saya ni dulu sama-sama pergi sembelih kambing sama-sama, pergi tilawatul Quran sama-sama, belajar tajwid sama-sama, dengar tazkirah, dengar ceramah sama-sama, pergi masjid boncengan, pergi makan, pergi lewang sama-sama, semua sama-sama. Ketiga tak ada, tak bersama dengan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala izinkan ketika itu, dibenarkan untuk memberi syafaat. Tapi hanya untuk orang-orang yang beriman. Sebab itulah kita kena sentiasa bersama-sama dengan para asatizah, dengan para ahli ulama, dengan mengata-ngata para ahli ulama. Walaupun kita ni sudah, contohlah kita ada ilmu, kita belajar ilmu tersebut, kita lihat macam biasa di para alim ni, bukan alim ni, orang alim ni bukan senang kita nak belajar. Saya kongsikan dulu masa sebelum pertemuan yang lepas, belajar alim ni berapa tahun, 6 tahun, 8 tahun belajar alim, ngaji pondok, kemudian belajar alimnya, nahu sharaf yang kuat, belajar ilmu alat kena belajar dulu. Apa ilmu alat? Jadi kita ni kena belajar ilmu apa? Tauhid, 20 sifat kena belajar contoh, 20 sifat Allah, 20 sifat mustahil, wajib, mustahil, contohnya, tauhid lah. Kemudian apa ilmu alat ini? Kita belajar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu fiqh, ilmu fiqhnya, taharahnya kena belajar, cara bersolat istinjanya, cara solat macam mana, fiqahnya lah, fiqah. Kemudian tasawuf, tasawuf kita kena belajar juga. Jangan kita ni tak belajar tasawuf. Ada orang kata tasawuf tak penting, ada orang kata tasawuf tak penting. Maksudnya bersuluk-suluk tak payah suluk-suluk lah, tak payah kalau kata nak zikir-zikir. Contohlah tasawuf macam itu antara itu, pelajaran tasawuf tak payahlah kita nak buat ratiban atas, tak payah. Zikir-zikir asma' husna tak payah semua. Tapi itulah ilmu alim. Kalau tak ada, kita tak boleh nak belajar ilmu yang darjah tinggi. Contoh belajar Al-Quran, tentang tajwidnya, tentang contoh belajar tafsir, belajar hadis yang lebih tinggi. Tapi ya, sebab kita dulu belajar begitu, belajar ilmu alat dulu, tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya, sampailah kita belajar ilmu yang tinggi-tinggi. Tapi tak ada tinggi mana pun, kita kitab juga, tak berani kita seorang-seorang, tak berani kita keluarkan fatwa-fatwa sendiri, tak berani. Kita cuma menyampaikan saja ilmu-ilmu orang-orang yang terdahulu, ulama-ulama yang terdahulu. Mudah-mudahan bila mana kita sampaikan ini dapat kepada para alim-alim ulama tayar ilmu itu kan, usaha-usahanya sampailah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan bercakap itu ialah orang yang beriman dan juga para malaikat untuk memberi syafaat kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Itulah kita kena redha, rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sejauh mana jahat kat dunia ni, sejauh mana kita nakal kat dunia ni, kalau Allah Subhanahu Wa Taala redha syurga kepada kita, insyaAllah syurga lah kita. Kalau kita ni belajar tinggi macam mana sekalipun, belajar alim sekalipun macam mana pun, kita belajar kita Allah Subhanahu Wa Taala macam mana sekalipun, tapi Allah tak redha lah. Ke dalam kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu redha ni kita penting kan, sangat penting kita memohon redha Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pekerjaan kita kena redha, minta redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Dengan kita ini ikhlas niat. Ikhlas ni niat. Mudah-mudahanlah sama-sama lah kita nak datangkan ikhlas ni pun bukan main senang, bukan main susah.
Susah nak buat ikhlas niat ni. Nawaitu kita kan, niat kita. Adakah kita niat ni semata-mata datang dekat masjid ni semata-mata untuk apa? Semata-mata nak makan ke? Semata-mata nak apa kata ikut kawan ke? Atau semata-mata takut kena marah dengan bapak ke, dengan mak ke? Atau takut dileteri, maha bentar guru ke? Maha bentar guru tau, maha bentar guru. Ni kat rumah tu lah. Ni memang bentar guru yang dapat izin suami lain yang sampai ke sini. Bentar guru kat rumah takut boleh teri ke sini. Kena niatnya kena betul lah. Niatnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata As-Sawi, kalaulah malaikat yang merupakan makhluk yang mulia dan terdekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dapat memberi syafaat melainkan dengan izin Allah, betapa pula makhluk lain dapat membuat demikian. Maksudnya kat sini, kalaulah malaikat pun tidak dapat memberikan syafaat, lagilah orang-orang yang tidak beriman ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ni orang yang beriman, antara yang boleh memberi syafaat kepada orang ramai. Kepada orang ramai maksudnya orang-orang yang dekat dengan dia lah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, jadi yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin ni. Ada surah Al-Hud, dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Dalam surah At-Taha ayat 109 juga, pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat kepada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan izin kepada dia dan dia telah meridai perkataan-perkataan. Dan insyaAllah bila mana Allah meminta izin, insyaAllah perkara itu ialah perkara yang kebenaran, perkara yang hak. Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan perkara yang hak saja, perkara yang kebenaran saja. Yang mereka tidak berkata-kata mereka perkara yang bukan mesti yang benar. Tak boleh berbohong, tak boleh berdusta, tidak boleh sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala izinnya cuma ucapkan tentang ukhrawi sahaja, kebenaran tentang kalimah satu, kalimah la ilaha illallah. Ucapan kebenaran apa? Sebab kebenaran antaranya kalimah la ilaha illallah. Sebab itu kita kena sentiasa mengucapkan kalimah tauhid ini, penyaksian kita daripada dunia sampai ke hari akhirat. Perkataan itu, kalimah itu jika ditimbang, walaupun macam mana sekalipun beratnya kita punya amalan, tapi kalau ditimbang perkataan itu, maka dia lebih berat daripada timbangan kita punya amalan. Amalan kita walaupun tak salah apa-apa kan, puasa, dia start puasa Rejab, ada orang kata puasa Rejab, tak ada masalah, boleh je. Para ulama dulu kita puasa Rejab, start Rejab puasa dan belajar puasa. Kalau dia terkejut kan, perut terkejut nanti bulan Ramadan, sebab tu kena puasa Rejab, puasa Syaban, belajar puasa kan, belajar puasa, belajar saum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dikatakan juga bahawasanya antara yang dikatakan roh itu, kata Ibnu Mas'ud, ialah malaikat Jibril alaihissalam, kerana Jibril ialah malaikat yang paling utama, malaikat yang paling besar dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatasi langit dan bumi. Allah, kita pun tak boleh nak bayang besar ni malaikat Jibril itu macam mana, rupa asalnya, rupa asal tu macam mana bentuknya. Dikatakan besarnya langit dan bumi. Tak tahulah besar macam mana, mengatasi kebesaran langit dan bumi. Malaikat utama, malaikat utama antaranya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril
Mikail, Israfil, atau antara dia turutan, turutannya malaikat. Maka pada ayat 38 ini jelas mengatakan bahawasanya para malaikat dan juga iaitu Jibril ini ialah merupakan sebesar-besar makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kuasa dan kehebatan mereka ini ketika yaumul qiyamah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala meminta kita ini supaya kita ini sentiasa mengucapkan kalimah-kalimah yang baik-baik kepada diri kita untuk sampaikan untuk mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Selesai untuk ayat yang ke-38. Setelah pada ayat yang ke-39, zalikal yaumul haq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang ini benar dan pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan, saya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Iaitu apa? Hari yang pasti berlaku. Apakah hari yang pasti berlaku? Iaitu hari yang pasti berlaku, yang pasti akan datang. Tidak boleh tidak, mesti datang. Mesti manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala ini akan merasakannya. Sama ada kita rasa atau tidak, Allah Alam lah. Mudah-mudahan kita tak adalah nak rasa yaumul qiyamah terbelah gunung, hancur gunung, terbelah lautan, terbelah langit. Dahsyat. Kita yang rasa bau rasa geruh, kita rasa bau rasa tengok keadaan dekat luar negara meletusnya gunung Merapi sampai sekarang masih keluar lagi juga dia punya letusan tu masih lagi aktif. Itu kalau silap-silap meletup macam mana tu, dekat apa dengan kita ni jiran kan, dekat. Memang kalau kena memang meninggal. Sebenarnya kita ni tak ada kat Malaysia ni tak ada gunung berapi. Kalau ada pun dulu gunung berapi tak tahu lah. Allah SWT. Maka pada hari itu merupakan hari di mana para malaikat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad faman sya'a. Oleh itu siapa yang menghendaki kebaikan attakhadha ila rabbih ma'aba, menempuh jalan kembali kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu bahawasanya mereka itu nescaya kalau kita ini beriman Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita lepas azab dari Allah. Tapi kita kena beriman. Itu kunci utama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan, nescaya akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Siapa yang berkehendak untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, berkehendak untuk bahagia selama-lamanya, dia tak nak susah, maka sebab tu dia kena menempuh ujian yang berat di dunia Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ada ujian masing-masing yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kita nak tak nak kena tempuh juga. Susah payah macam mana pun solat, kita kena solat. Kalau tertinggal kena qada. Kalau kita tertinggal zakat kena qada zakat. Kalau kita tertinggal puasa kena qada puasa. Fidyah kena bayar. Jangan kita tertinggal pula fidyah. Tertinggal fidyah, puasa pun tidak. Berbahaya ni. Kena tengok, matikan balik ibu-ibu. Pastikan betul-betul belajar balik fake macam mana. Kalau kelas rumah tu pergilah, tanya macam mana. Kalau akhir tu macam mana.
Kena bayarnya bila, start bila kena bayar. Yang semua kena belajar tu. Kau nak belajar tu kena cari ustaz-ustaz yang inilah, yang faham tentang fiqh lah. Dikatakan kena 2-3 hari sebelum tu, 2 hari. Contoh hari Khamis dah boleh solat. Contohnya kalau dia tu orang kata dia dah tak keluar lah, contohnya Asar ataupun Maghrib, dia kena buat solat Asar jaga Zuhur, 2 waktu dia kena solat. Macam itu kan, belajar lagi lah. Terus selingan lah, selingan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kejayaan akan pasti datang. Kita ni orang beriman, kejayaan akan pasti datang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menyelamatkan kita daripada azab hari kiamat. Tempuh azab ni bukannya hari kita nak tempuh apa itu masuk neraka, tak. Maksudnya kita dekat pada mahsyar pun Allah Subhanahu wa taala ada berikan azab kepada mereka yang tidak beriman. Orang yang kata tak payah pada mahsyar, masuk kubur je. Masuk kubur, ada kubur yang sempit, ada yang kubur keluar air. Contohlah kan, kita tengok apa tanah kubur kan, cerita tanah kubur tu kan, memang benda tu jadi kan. Tak bagus nanti buat peringatan begitu. Cumanya macam tak imbang sikit lah. Cerita pasal cerita jahat, macam cerita yang tak baik kan. Katanya dia kena cerita yang baik-baik. Macam itulah. Tapi nak cari yang baik-baik pun biasanya begitulah, yang banyak juga. Tapi lebih kepada orang kata masalah di dunia kan. Kalau kita berada masalah dunia, Allah akan gantikan, timbulkan ketika di alam barzah ni. Nak masuk dia kubur, tak boleh masuk dia kubur tu. Tak kuih dah besar hati, masuk lama juga. Contoh, ketua kampus macam banyak lebih tanah keluar dan timbus benda kan. Benda tentang hujan contoh ni usia hujan juga ada yang kena kematian hujan tak ada lain. Kalau ada itu insyaAllah, kalau kata rezekinya wali Allah tak kering walaupun hujan. Pengalaman sahabat-sahabat yang kulit-kulit yang jadi penggali kubur ni diceritakan sendirilah kan, orang yang gali kubur. Dua orang mayit, 2 orang jenazah nak masuk kuburan. Satu airnya penuh, satu tenang. Ada perbezaan, nampak mata. Itu amalan masing-masing kan. Yang amalan masing-masing redha Allah SWT macam itu. Itu belum lagi nanti di dalam di kampus berjumpa dengan apa? Malaikat apa? Malaikat apa ibu dah? Malaikat apa ibu? Yang bantai-bantai Munkar Nakir. Walaupun dalam Quran tak ada nama Munkar Nakir. Tapi dalam hadis banyak. Munkar Nakir ditanya, padahal dalam soal bocor kan. Rabbuka, soal bocor. Contohnya siapa Tuhan kamu? Siapa pegangan kamu? Tak tahu dah soal bocor semua. Tapi yang kita yang menjawabnya tu bukan kita, amalan kita kan. Yang lidah kita akan terkunci, yang akan menjawabnya badan-badan tubuh badan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian di mana Allah ceritakan tentang kenikmatan untuk orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala kembali semula memberikan umbutan kepada orang-orang kafir, menakut-nakutkan orang kafir. Iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala keluarkan ayat yang ke-40, inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba.
Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Maksudnya kat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggerunkan, berikan kegerunan kepada orang kafir ini tentang mereka dulu dekat dunia. Kamu buat apa? Orang datang ke rumah kamu, orang datang ataupun datang cerita tentang Islam, kamu menyanggah, kan? Tak percaya tentang Islam, nak ikut juga etis, kan? Nak juga tak nak percaya Tuhan, tak nak percaya Tuhan. Ini semua kejadian alam, semua kejadian alam. Air ini kejadian alam, tanah kejadian alam, Big Bang, contohlah, kan? Terlalu ikut tentang sains. Sains tu terlalu ikut sangat, ataupun sampai menyebabkan mereka itu, Allah SWT tidak mahu mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kesemuanya itu ialah terlahir sendirinya. Allah SWT ada baru-baru ni viral kan, dia kata sains ini sihir, sains ini sihir. Sebab apa? Sebab Dajjal dia tak akan keluarkan sihir-sihir yang meripik ni, dia akan keluarkan sihir teknologi. Berkemungkinan teknologi. Sekarang semuanya dah teknologi. Ibu pun kalau ambil gambar jadikan ibu umur 20-an pun boleh. Kan? Scan umur 20-an. Contoh, kan? Scan umur masa zaman kita zaman, saya zaman 80-an, kan? Saya lahir 80 kan. Umur contoh nak tengok muka ketika zaman 50-an, 40-an, dia scan lah. AI sekarang, AI tau, teknologi AI sekarang ni, dia scan muka kita, macam BD muka kita, hampir-hampir lah agaknya, kan, dengan pakaian baju yang lama dan sebagainya, kan, teknologi. Itu pun dia kata, kalau orang keluar kita dulu, ini sihir ni, kalau dulu lah, teknologi boleh menunjukkan sihir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada ayat yang ke-40 ini, inna anzarnakum adaban qariba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada siapa? Kepada kaum Quraisy ketika itu, kaum Nabi Muhammad SAW yang penduduk Mekah ketika itu, dan juga seangkatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada mereka azab yang hampir berlaku, iaitu hari kiamat. Zaman Rasulullah lagi telah mengatakan azaban qariban, azab yang dekat. Maksudnya kita dah berlangsung beratus tahun, 1445 tolaklah berapa hijrah Rasulullah. Rasulullah meninggal semua 19 hijrah, lupa lah. Lama dah Rasulullah tinggalkan kita. Tapi ketika zaman Rasulullah kata Allah turunkan ayat yang ke-40 surah An-Naba, azaban qariban, azab yang dekat, iaitu yaumul qiyamah. Bila tak tahu lah, kan, bila yang berlaku kita tak tahu, tapi pasti akan berlaku. Maka qarib di sini dekat, qarib di sini dikatakan dekat, dekat dan hampir kepada kita. Maka pada surah ayat ke-46 surah An-Nazi'at, pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja, kadar senja atau sepagi. Hidup ni bukannya lama pun, pagi, itu petang macam tu. Pagi hidup, petang meninggal, macam tu. Ibarat kita hidup dekat dunia ni, celik pagi, petang dah meninggal. Itu ibarat kita, tapi kita tak tahu, kan?
Kita masih hidup lagi sampai sekarang. Ada yang umur 60, yang saya hampir umur 40. Macam muda tapi 40 lah. Awet muda kan. Allah SWT. Umur 40 adik ni. Umur apa ni? Berapa umur? 9 tahun. 11 tahun. Bagus. Mereka ajak lagi kawan-kawan datang kan. InsyaAllah bila mana kita anak-anak kita yang dekat dengan surau, dekat dengan masjid, Allah SWT kan membantu kita nanti. Siapa lagi nak bantu kan, anak-anak ni lah yang akan bantu nanti. Saya ni lah cerita masa saya dulu masa kecil. Dulu masa kecil umur macam dia ni lah, memang kata berlari pergi surau. Sebab apa? Nerotan dan tengah ayat sebenarnya. Pukul 7 tak pergi surau, siap lah kita. Belalai lah, berbelas lah. Badan kita kena. Pukul 7 dah kena dah pergi, dah siap-siap. Main ke apa ke lantok lah. Kita memang ada budak main je. Main longso lah, sebelah surau tu ada longso. Main longso nak cari apa-apa lah. Dengar juga. Tapi kita tu lah rezeki kita orang dulu kan. Kita jenis taat pentah kan. Kayak pentah ni apa maghrib tu main-main juga, ngaji juga. Nak ngaji tu nak masuk kamu yang susah lagi. Tempat yang gelap. Sekarang anak-anak sekarang berantau pergi. Mak ke atuknya ke neneknya, "Nek, hantar nek." Dia hantar lah mengajar ngaji. Kita dulu naik sepeda, basikal. Dan basikal kau tu yang jauh sikit lah. Kau yang dekat jalan kaki je. Tapi banyak anjing. Anjing satu, angsa pun satu. Nak ngaji pun sibuk nak kejar kita. Tok guru saya ni dulu dia belian angsa tau. Tapi angsa tu dah kenal kita agak ni lah Tapi sebenarnya pun ada dia punya peristiwa juga. Angsa tu kena kelepet dengan saya. Kelepet, kena tendangan sikit, tu diam tu. Tu mati. Dah kena sepak, dia diam. So dah tak kerja lah, kita nak ngaji. Contoh itulah. Pengalaman kita dari kecil kita ngaji kan. Sampai dah sekarang masih ngaji lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Surah yang ke-30, ayat yang ke-30 dalam surah Al-Imran. Pada hari itu tiap individu mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakan. Di antaranya kiranya dengan hari itu ada jarak masa yang jauh. Allah SWT memberitahu kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada cerita daripada Rasulullah SAW. Peristiwa di mana ini ialah sepotong hadis suara. Ini masyhur. Ibnu Katsir menyebutkan terdapat satu orang yang dibawa oleh Abu Hurairah. Dah azan ke? Azan dulu. Allah, tak berasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biru ya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ke-40 Rasulullah SAW ada menyebutkan daripada diriwayatkan daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Amr dan juga sahabat-sahabat yang lain mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, pada hari itu, pada hari Yaumul Qiyamah, segala binatang dikumpulkan. Binatang yang tidak bertanduk menuntut pembalasan terhadap binatang yang bertanduk. Kerana binatang yang bertanduk ini confirm tanduk lah, kan? Menanduk binatang yang lain. Setelah itu mereka pun dikembalikan dari tanah. Selepas ditutup, binatang ni dari kaum kiamat, binatang ni akan
dibalas, maksudnya yang negil, yang nakal ni, yang melakukan kezaliman selamanya, makanya kan kos-kos, jadi kos-kos dibalas apa yang telah dilakukan. Selesai pengadilan itu, maka mereka itu semuanya akan menjadi tanah. Binatang-binatang ni, semua binatang, selepas selesai pengadilan, maka binatang-binatang ini akan menjadi tanah. Ada yang mengatakan debu. Lalu orang-orang kafir berharap mereka juga akan menjadi begitu bagi melepaskan diri daripada terkena azab. Allahumma shalli ala sayyidina. Mereka meminta menjadi seperti binatang. Selesai kan, tak payah nak dibalas. Tapi selama-lamanya, selama-lamanya berada di api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahawasanya pada ayat wa yaqul kafiruna ya laitani kuntu turaba, ada juga yang mengatakan kaulnya daripada para sahabat mengatakan kafir itu ialah iblis. Perkataan kafir pada ayat ke-40 ini ialah iblis. Kerana ketika dahulu dia mencipta Nabi Allah Adam alaihissalam, yang dijadikan daripada tanah, mencela, mencemooh, dia merasakan diri suci, dia termuji daripada api. Kita kan dah berasal dari tanah kan, berasal dari tanah. Dan iblis ini berpegang dengan kejadian daripada api. Maka sehinggalah hari kiamat, iblis ini akan merosakkan cucu anak Adam sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Tidak akan berputus asa, dia akan sentiasa menyesatkan anak-anak Adam. Maka iblis dalam keadaan sengsara dan tersiksa ini, bila mana dia dah hampir-hampir untuk last kali penyiksaan, maka dia pun menyatakan hasrat. Iblis ni menyatakan hasrat, alangkah baiknya jika aku ni menjadi tanah. Tanah pula dia, dulu api dia kan, jadi tanah juga. Dulu kau menghina lagi tanah ni, sampai kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nak tunduk sekarang dari perintah Allah ni, seolah nak tunduk, kita nak memulihkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta Nabi Allah Adam. Lalah minta lebih jadi tanah. Maka tanah-tanah di bumi pun menjawab, tidak, engkau tidak layak mendapat penghormatan kalau engkau disebutkan seperti aku. Tanah. Jadi tanah iblis ni jadi tanah pun tanah. Kau sibuk cari harta ini, senang. Maka dua ayat yang terakhir ini, ayat 39 ayat ke-40 ini, menyadari bahawasanya manusia pada hari kiamat akan terbagi kepada dua bahagian, dua kelompok. Iaitu orang yang pertama ialah orang-orang yang mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting redha. Kita beritahu ini ialah redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kumpulan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahawasanya barang siapa yang kafir, kufur, derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azabnya setimpal, adil. Dulu dekat dunia kau tak nak kan, dan dibagi akal fikiran kau boleh kau lihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya lah, matahari, bulan, bintang-bintang, semualah
yang kita boleh fikirlah. Ya kan, takkanlah tak ada yang boleh mewujudkan benda ni. Mesti ada yang maha besar, maha berkuasa yang menciptakan. Kita pun hidup pun, kita ada tiap bulan dapat bil oksigen, ada ibu dapat. Kita nak tengok juga bil ni, ada bil oksigen. Ada bil oksigen. Kita ni setiap saat kita hirup oksigen ni dapat bil tiap bulan ada. Kita bil estro ada lah, bil estro, bil air, ni air kan naik kan katanya 20 sen, lupa naik lagi lah bil air tertunggak lah boleh, banyak tertunggak lah benda lah ni. InsyaAllah Allah bagi mudah insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah sekianlah untuk kita menamatkan untuk surah An-Naba ini, dan insyaAllah nanti kita akan masuk pada surah yang baru. Itu surah apa? Surah An-Nazi'ah. Surah An-Nazi'ah yang juga banyak jugalah dia punya ayatnya, ada 46 ayat ni. InsyaAllah kita akan sama-sama ambil istifadahnya. Dan Alhamdulillah kita dah selesai berapa kali pertemuan lah? Lebih kurang dalam 5-6 kali juga pertemuan daripada bulan 10 pun daripada bulan 10 lah, 10, 11, 12, 1 ok lah. 4 bulan juga nak menyelesaikan surah An-Naba ni insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk meneruskan pengajian tafsir kita insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf kerana kesilapan, dan kita tawakufkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.